Kisah pada malam ni bermula sekitar tahun 1987. Dikatakan di sebuah kampung yang terletak di negeri Kedah, terdapatnya seorang wanita yang mengamalkan ilmu hitam berdamping dengan jin semata-mata untuk memberikan yang terbaik buat penduduk kampung. Wanita inilah yang banyak menolong penduduk kampung untuk mendapatkan sesuatu yang mereka hajati. Dan malang sekali, pada zaman tu dipercayai terlalu ramai di antara kalangan penduduk kampung yang masih mendapatkan hikmat ilmu hitam, yang masih mempercayai dukun berbanding Tuhan yang satu untuk meminta pertolongan. Dan nak dijadikan cerita, semasa wanita ini tengah mengandung anak pertama, dikatakan adalah satu hari semasa wanita ini ingin pergi ke tandas, dia menuruni tangga dan salah satu kaki dia tergelincir dan wanita ini dipercayai jatuh dalam keadaan yang teramat mengerikan. Kepala wanita ini terhentak di lantai, lalu disebabkan kejadian itu, leher wanita ini telah patah guys. Dan wanita ini semasa itu mengalami tumpah darah yang teramat banyak. Dijumpai oleh penduduk kampung dengan keadaan mayat yang teramat mengerikan, darah yang teramat banyak, tetapi yang cukup misteri, bayi ataupun anak yang di dalam kandungan wanita itu telah hilang dan tidak dijumpai oleh penduduk kampung. Dan sejak kejadian itu, penduduk kampung hidup dalam ketakutan. Mereka seringkali diganggu dan dihantui oleh jelmaan seekor Pontianak. Kisah pada malam ni merupakan kiriman daripada salah seorang geng puaka yang ingin dikenali sebagai Dalila, bukan nama sebenar. Dalila katakan kejadian yang berlaku di Alostak, Kedah sana tu terjadi di rumah kedua ibu bapa dia. Dalila ni sejak daripada kecil lagi, dia hanya mempunyai dua beradik. Dia ada seorang kakak dan kakak dia yang bernama Halimah ni telah pun mendirikan rumah tangga. Tetapi semasa Halimah ni mengandungkan anak yang pertama, suami Halimah telah pun menghantar Halimah ni untuk menetap bersama-sama Dalila dan juga kedua ibu bapa Halimah ni, sebab Azizul ni bekerja sebagai seorang askar. Jadi semasa Halimah ni mengandung, Azizul terpaksa menjalankan tugas dia, dan sebagai seorang askar memang jarang sekali Azizul akan berada di rumah, dan sebab itulah Halimah akan dijaga oleh kedua ibu bapa dia. Dan sepanjang Halimah menetap di rumah kedua ibu bapa dia, dikatakan pada masa tersebut telah terjadinya satu kejadian yang telah menggemparkan seluruh penduduk kampung. Dikatakan bahawa Pontianak sedang mengganas. Telah beberapa kejadian yang dialami oleh penduduk kampung sendiri. Mereka seringkali diganggu dengan penampakan Pontianak yang duduk dekat atas pokok dengan bunyi hilayan yang cukup menakutkan di tengah malam. Dan ada juga beberapa penduduk kampung yang mengatakan Pontianak ni pernah muncul di dalam rumah mereka sambil memulangkan anaknya kembali. Pontianak ni siap cakap dekat penduduk kampung, pulangkan anak aku. Dan apabila kejadian ni telah pun sampai ke telinga Halimah, Halimah cukup risau dengan keadaan dirinya. Lagi-lagi pula Halimah ni tengah mengandung, kemungkinan besar Pontianak tu akan mencari ataupun akan mengambil anak dia. Dan disebabkan itulah bapa Halimah yang lebih dikenali sebagai Tok Wan di kalangan penduduk kampung. Bapa Halimah ni merupakan imam masjid dekat kampung dia tu. Jadi
bapa Halimah telah meletakkan beberapa syarat sepanjang Halimah tinggal di kampung tu, semata-mata untuk mengelakkan Halimah ataupun kandungan Halimah ni di dalam bahaya, guys. Sudah beberapa kali penduduk kampung sering kali diganggu dengan jelmaan Pontianak. Adalah dikatakan satu malam tu, semasa penduduk kampung selesai sahaja menunaikan solat isyak di masjid, masing-masing ingin pulang ke rumah dan mereka akan melalui satu jalan di mana jalan tersebut dahlah gelap dan adanya satu pokok yang paling tua dan paling besar kat kampung tu. Dan waktu mereka melintasi pokok yang besar tu, secara tiba-tiba mereka semua boleh terdengar suara tangisan daripada atas pokok tu, guys. Dan bila penduduk kampung terdengar bunyi tangisan tu, mereka semua mencari-cari daripada mana datangnya bunyi tangisan tu. Dan salah seorang yang ada dekat situ adalah Bapa Dalila yang dikenali sebagai Tok Wan ni tadi, yang merupakan imam masjid ni. Tok Wan pun ada lampu suluh, lalu Tok Wan pun suluhlah dekat atas pokok tu. Dan alangkah terkejutnya semua penduduk kampung pada masa tersebut. Sebaik saja Tok Wan ni suluh ke arah pokok besar tu, terdapatnya satu lembaga yang rambut teramat panjang dengan kain putih yang lusuh. Lembaga yang dipercayai Pontianak ini, sebaik sahaja lampu suluh tu terkena kepada dia, dia pun terus tergelak. Memang cabut lari mat semua. Dengan tok-tok imam, dengan penduduk kampung yang lain dah bertempiaran lari. Mereka semua dah ketakutan. Ada yang terkencing, ada yang berlari sampai terpijak telekung sendiri, jatuh tersembam bergolek-golek. Dan disebabkan teramat takut, ada juga beberapa penduduk kampung yang tidak pulang ke rumah sendiri, tidur dulu dekat rumah jiran pada malam tu sebab takut mereka diganggu terus oleh Pontianak ni. Jadi disebabkan gangguan Pontianak yang sering kali menakutkan penduduk kampung, Bapa Halimah yang bernama Tok Wan ni telah mengarahkan sepanjang Halimah syarat mengandung, jangan sesekali benarkan dia keluar daripada rumah ni. Apa sahaja yang dia perlukan, adik dia Dalila ni lah yang kena pergi mendapatkan barang keperluan kakak dia. Kalau Halimah ni nak makan apa-apa daripada kedai ke, Halimah tidak dibenarkan keluar sama sekali. Dan itu telah menyebabkan Halimah ni rasa bosan sepanjang dia duduk kampung. Kandungan dia masih lagi di peringkat awal. Kenapa aku langsung tak boleh keluar rumah? Tapi bapa Halimah tetap bertegas. Dia tak benarkan sesekali Halimah ni keluar daripada rumah. Walaupun Halimah ni nak lepak dekat halaman je pun, bapa dia tak izinkan. Sebab dikatakan Pontianak yang sedang menyerang orang kampung ni, dia memang suka wanita yang tengah mengandung. Lagi-lagi pula bau darah daripada anak pertama. Itulah yang bapa dia teramat risau. Kalaulah Pontianak ni cuba merampas cucu yang sedang dilahirkan oleh Halimah ni, kempunan bapa dia. Jadi sebab itulah bapa dia mengambil langkah berjaga-jaga. Dan kalau korang nak tahu, yang teramat menyeramkan, dikatakan baru 2 hari lepas berlaku, jiran mereka Pak Saleh ni mempunyai 2 anak lelaki. Dan pada belah malam tu, tengah mereka tidur 4 beranak dekat dalam rumah tu, tiba-tiba mereka terdengar bunyi seakan-akan suara tangisan perempuan. Dan sebaik saja Pak Saleh ni terjaga daripada tidur, alangkah terkejutnya Pak Saleh. Korang bayang suasana dia macam mana. Pak Saleh nampak salah seorang anak lelaki dia yang berusia 9 tahun ni tengah ditarik keluar daripada bilik tu oleh seorang wanita yang mempunyai rambut yang teramat panjang. Wanita ni dalam keadaan menangis, menarik kaki
kaki budak ni untuk keluar daripada bilik. Nasib baiklah bapa dia Pak Saleh ni sedar, lalu Pak Saleh pun terus menjerit Allahu Akbar. Dan disebabkan Pak Saleh ni menjerit Allahu Akbar, Pontianak ni tadi terus melepaskan kaki budak ni dan terbang keluar melalui tingkap. Sambil terbang tu, Pontianak ni boleh ketawa seakan-akan gembira, mengganggu, menakutkan penduduk kampung. Keluar daripada tingkap. Begitu teruk gangguan yang dialami oleh penduduk kampung pada masa Halimah tengah sarat mengandung. Dan sebaik saja kandungan Halimah telah mencapai 9 bulan, masanya telah tiba. Dikatakan satu hari semasa Halimah tengah berehat di dalam bilik dia, secara tiba-tiba air ketuban dia dah pecah. Lalu bergemalah dengan begitu kuat dekat rumah Halimah tu. Halimah menjerit, memanggil ibu dia. Ibu! Ibu! Masanya dah tiba, ibu. Ya Allah, bu, sakit, bu. Dan ibu Dalilah yang tengah memasak pada malam tu terus berlari menuju ke bilik Halimah dan mendapati anak perempuan dia tu dah nak melahirkan anak yang pertama. Lalu Puan Azizah ni terus cakap dekat adik Halimah iaitu Dalilah ni, Dalilah, kau cepat sikit, kakak kau dah nak beranak ni. Engkau pergi rumah bidan senah tu, kau panggil dia, suruh bidan senah datang sini. Dan adik dia Dalilah ni pun berlari dengan begitu pantas keluar daripada rumah menuju ke rumah bidan senah untuk mendapatkan bidan senah supaya bidan senah ni boleh menolong mereka untuk menyambut cucu yang pertama Puan Azizah. Jadi keadaan pada malam tu riuh rendah. Jiran tetangga boleh dengar suara jeritan Halimah menahan sakit yang teramat sangat. Dan pada masa Halimah ni nak melahirkanlah, telah berlaku beberapa kejadian yang aku boleh katakan menyeramkan. Macam aku goyang dada pun seram gak, Mat. Hello. Oh, kenal tak suara siapa tu? Geram pula kita. Cak Alah, Kak Ram in the house. Ui, studio baru kau, Zaf. Macam ni lah baru kelas kan nak ajak kita si Diva ni. Okey, sebab kesian Zaf tu sakit tekak, kesian lah tak rarat dia kan. Kak Ram lah sambung cerita. So, lepas bidan senah tu dah dipanggil oleh Dalilah ni, bidan senah pun datang lah dekat rumah Halimah ni. Tengok Halimah ni dekat dalam bilik menahan sakit. Yalah nak beranak tu kan, dengan kaki terbongkang macam tu. Lalu Puan Senah pun, bidan senah ni pun cakap lah kat Halimah ni, rapat sikit. Apa yang terkangkang besar sangat ni? Jangan jiran nampak apa semua. Senyap sikit, tak payah menjerit kuat sangat. Sekarang ni sebelum saya nak menyambut kelahiran anak ni, saya ada bawa dia keping daun bidara ni. Dalilah pergi dekat bawah beranda, letak daun bidara ni kat bawah tu dulu untuk keselamatan kita semua. Lalu Dalilah pun tak cakap banyak lah. Lepas bidan senah tu dah harah macam tu kan, budak kecil tu pun ikut je lah cakap Puan Sedang. Dalilah pun pergilah letak daun bidara tu dekat bawah beranda. Lepas dah letak tu, lagi satu pula bidan senah ni suruh pula mak mereka ni, Puan Azizah ni, segala tingkap, segala pintu kat rumah ni tutup. Tutup siap-siap. Dan sepanjang saya nak menyambut anak ni, jangan seorang pun pergi mengada-ngada buka tingkap lah nak keluar daripada rumah ni. Apa berlaku, tak kisah dugaan apa pun, tolong kekal duduk dalam bilik ni diam-diam. Dan Dalilah dengan Puan Azizah ni, sepanjang saya nak menyambut kelahiran anak ni, berzikir, berselawat lah sebanyak yang boleh. Kita minta pertolongan daripada Allah. Bagus juga bidan senah ni pun. So bidan senah pun cubalah menyambut anak ni, press perut tu kan. Anak ni tak keluar-keluar agak, kepala tak keluar, kejap tangan yang keluar kena tolak balik sebab takut sonsang apa semua. So dalam setengah jam macam tu, secara tiba-tiba kau dengan tak semena-mena berdebum, bunyi apa tu? Macam nangka busuk dekat atas ni, dekat atas bumbung ni, bam, bunyi macam tu. Dah terkejut dah. Bidan senah yang tengah sambut ni pun terkejut juga. Nasib baik tak tercampak bayi tu keluar ke apa kan. So tengah riuh-riuh macam tu, bila dengar bunyi yang teramat kuat daripada atas bumbung tu, Dalilah
Dalila dan Puan Azizah ni dah takut lah. Lalu Dalila ni tanyalah Bidan Senah ni, Bidan Senah, bunyi apa tu Bidan Senah? Bidan Senah ni dah berpengalaman, dia pun tak apa, teruskan berzikir, aku nak fokus ni. Jangan ganggu aku lah, kan nanti anak ni lemas pula dalam perut tu. Berzikir je, dengar cakap aku, selawat, zikir apa semua tu. Lepas tu makin teruk kau daripada bunyi atas bumbung tu, dah keliling rumah pula, berdentam-dentum, berdebum, 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 macam hari raya lah. Yang lagi menyeramkan, Puan Azizah cakap dengan Dalila ni cakap, sewaktu Halimah ni nak melahirkan anak ni, selepas dah bunyi hentakan kuat tu, tiba-tiba mereka semua boleh dengar bunyi apa? Bunyi mencakar dekat luar tingkap bilik Halimah ni. Lepas dengar bunyi cakaran tu, hui, takutlah diorang ni semua. Terutama Dalila ni yang paling kecil ni kan. Dalila pun terus cakap kat mak dia, Mak, mana ayah ni mak? Mana abah mak? Kenapa abah tak ada mak? Lalu Puan Azizah pun cakap lah kat Dalila ni, kau tak payahlah nak abah kau. Mak pun tak tahulah. Daripada lepas asar tadi, bapak dia dikatakan pergilah masjid nak mengimam kan. Biasalah imam kampung kan. Tak balik-balik, tak tahulah pergi mana. Lalu perempuan je lah yang ada kat rumah tu. Jadi mak dia pun disebabkan anak ni dah takut, duduklah rapat sikit, mak dia pun peluklah Dalila ni, cakap berulang kali kat Dalila ni, dengar apa Bidan Senah tu cakap, Dalila kena kuat untuk kakak ni, kita terus selawat, tak apa gangguan tu kita tolak ke tepi, kita buat pekak je. Bagus juga mak dia ni kan. Jadi Pontianak ni agaknya dah mencakar, tak takut, dah bunyi berdentang dentum pun, rumah ni masih berzikir apa semua, dan akhirnya Pontianak ni pun agaknya tak puas hati kan. Apa hal lah kat rumah ni tak takut kat aku kan, aku nak anak tu. Lalu dia pun dah start bunyi dah, kejap menangis. Lepas tu pula, lepas dah menangis, diorang boleh dengar pula Pontianak ni ketawa pula. Dah macam orang tak betul kau, Pontianak ni dah stres agaknya kan. Selepas dah bunyi bermacam-macam tu, lepas tu Halimah ni tak beranak juga. Bidan Senah dah buat macam-macam. Puan Azizah ni rasa bersalah. Dia rasa, tak boleh jadilah. Bidan Senah pun macam tak boleh je nak buat apa kan. Pontianak ni pula asyik mengganggu je. Lalu Puan Azizah pun mengambil langkah drastik. Dia terus pergi ke dapur kau. Dia tengah jerang air tadi tu, guna kayu api kan. Dia ambil salah satu kayu api tu yang masih ada bara tu. Dia terus cakap kat Dalila, mak nak keluar kejap. Apa jadi engkau kekal dengan Bidan Senah dengan kakak kau? Kau jaga dia orang. Tak kisah apa jadi pun, selagi kau tak dengar mak ketuk pintu rumah ni sebanyak 3 kali, kau jangan buka. Kau dengar cakap aku ni. Dan Bidan Senah bila nampak Puan Azizah ni nak keluar rumah, dia cakap lah kat Puan Azizah ni, Azizah weh, kan aku dah cakap jangan keluar rumah. Menyusahkan aku betul lah kan. Dah bergaduh pula kat situ. Manalah Halimah ni tak stres dah lah. Dia dah nak mengandung, dah nak beranak time tu kan. Apa yang gaduh hangat ni? Ya Allah, bodoh lah. Tolonglah. Dan Puan Azizah pun degil. Dia pun keluar rumah. Tak tahu nak buat apalah. Disebabkan mak tu punya pasal. Disebabkan naluri seorang mak nak selamatkan Halimah ni. Puan Azizah bawa kayu api yang membara tu keluar daripada rumah. Dan Dalila sempat mengendap dekat tingkap dapur tu. Dan korang nak tahu apa Dalila nampak? Ya Allah, kegigihan seorang mak tu, semata-mata tak nak Pontianak ni terus mengacau anak dia ni. Puan Azizah menjerit, memanggil nama Pontianak tu. Weh, keluar sini. Kalau kau nak anak tu, kau langkah mayat aku dulu. Hui, macam Kak Ram kau, dia punya berani menjerit-jerit. Jiran-jiran semua dah kedengaran dah. Ada jiran yang pelik. Apa benda Puan Azizah tu kan? Dah tak betul ke apa? Bawa kayu api menjerit-jerit kat situ kan? Tetapi tanggapan penduduk kampung semua meleset. Sebab apa? Sebab tak lama lepas tu, Dalila dengan penduduk kampung, jiran-jiran ni semua nampak kelibat Pontianak tu melompat daripada satu pokok ke satu pokok sambil mengilai tu.
Engkau panggil aku ke? Dan Puan Azizah pun bila nampak Pontianak tu dengan kayu api tu, dia jolok ke atas pokok tu. Pontianak tu melompat dan bermulalah Puan Azizah melawan Pontianak tu. Kejap Pontianak tu pergi dekat Puan Azizah dengan muka yang menakutkan. Puan Azizah pun ambil kayu api tu, jangan ganggu anak aku. Bam, dia cocoknya muka Pontianak tu. Dah menjerit pula Pontianak tu. Sakit bodoh. Mana Haji main macam ni? Lepas tu Pontianak ni pula cuba masuk ke dalam badan Puan Azizah ni, nak cuba merasuk Puan Azizah lah. Tapi Puan Azizah mulut dia terkumat kamit membacakan beberapa surah ayat daripada Al-Quran yang dia tahu, sambil dia cuba juga menghalau Pontianak tu. Jangan ganggu anak aku. Demi Allah, kalau kau cuba rampas cucu aku bunuh kau kat sini juga. Tak pasal kena ugut kau. Pontianak tu pun agaknya takut kan. Apa hal manusia ni berani sangat ni? Pontianak tu pun berterbangan berlalu pergi. Dan Dalilah menyaksikan segala kejadian ni. Dalilah dah menggigil dah. Tak sangka yang mak dia Puan Azizah ni sebegitu berani kau lawan Pontianak. Kak Ram pun tak tahulah sama ada cerita ni betul ke tak kan. Tetapi dahsyat kau lawan Pontianak. Cocok dengan kayu api tu. Pontianak tu dah buta dah sebelah mata kan, kena cocok macam tu. Lepas daripada kejadian tu, tak lama lepas tu Dalilah dengarlah bunyi 3 kali ketukan kat pintu. Dia buka dan kelihatan Puan Azizah ni dengan lemah tak bermaya masuk ke dalam rumah. Dan alhamdulillah akhirnya Halimah ni berjaya juga mengandung, beranakkan anak dia yang pertama. Puan Azizah pun dah memiliki cucu. Jadi selepas kejadian pada malam tu, Bidan Senah pun alhamdulillah lah, dia pun berterima kasih kat Puan Azizah ni di atas keberanian dia. Nasib baiklah anak ni selamat daripada Pontianak ni ambil. Geram pula Kak Ram pula. Pontianak ni dah mati pun anak orang dah. Kenapa kau ni? Lepas tu dah tidur pada malam tu. Keesokan harinya barulah bapak dia ni balik. Tok Wan ni balik. Tok Wan ni balik bukan kesorangan. Dia bersama seorang ustaz. Rupanya daripada malam tadi bapak dia ni cuba mendapatkan ustaz, sebab bapak dia nak ustaz ni pagar satu kampung tu daripada Pontianak tu terus mengganggu kampung ni. Dan akhirnya yang mengejutkan Tok Wan ni, selepas heboh pagi tu penduduk kampung semua berkumpul kat rumah Puan Azizah ni dan mereka menceritakan keberanian Puan Azizah ni. Sebab ramai nampak Puan Azizah ni malam tadi menghalau Pontianak tu, melawan Pontianak tu guna kayu api tu. Jadi bila laki dia dengar macam tu, ustaz ni pun dengar, ustaz ni pun dah rasa sedih dah. Alamak, power lah pula kan. Alah, hai, dia yang halau Pontianak Tetapi bangganya penduduk kampung terhadap Puan Azizah, keberanian, kegigihan seorang ibu semata-mata untuk biar anak dia dapat melahirkan cucu kesayangan dia. Dan akhirnya banyak betul lah akhirnya. Dan lepas daripada kejadian tu lah, senang cerita, ustaz ni pun bertugas lah. Dia pun cubalah memagar kampung tu daripada Pontianak tu datang lagi. Dan sejak daripada kejadian tu, amukan Pontianak tu dah tak ada dah. Selepas dah dapat cucu tu, berminggu-minggu, berbulan-bulan lah, dah tak ada dah dengar hilayan Pontianak ke, dengar Pontianak menangis ke, Pontianak datang nak cuba ambil anak orang ke, dah tak ada dah. Kampung tu pun dah selamat macam biasa dah. Alhamdulillah. Jadi korang ni yang mana ada mak ni kan, yang suka melawan cakap mak ni, Kak Ram sepak muka tu baru tahulah. Selagi mak ada, hormat mak tu. Tak kisahlah mak korang tu teruk ke tak teruk ke, selagi korang anak dia orang dan dia orang tu mak korang, jangan sesekali derhaka kepada mak sendiri. Perangai korang tu macamlah baik sangat kan, dia yang membesarkan korang. Penat kau, kena ceramah dengan Kak Ram. So apa lagi? Nak apa lagi ni? Dah habis dah. Bye bye. Itu je lah cerita malam ni. Zaf tak larat nak outro. Kak Ram lah outro. Okey, itu sahajalah kisah untuk malam ni. Terima kasihlah geng-geng puaka semua kerana sudi mendengar celoteh Kak Ram ni. Dah harap Kak Ram terhibur lah. Kak Ram pula terhibur. Harap korang semua terhibur. Geng puaka semua terhibur. Dan insya-Allah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Dah lah, jangan rindu Kak Ram. Tetapi siapa yang nak beli tudung ni, cantik ni, tak payah beli kat Eva tu, beli kat Kak Ram. Roger lah Kak Ram kan. DM lah kat Instagram tu. Tak reti ke apa. Alright, bye bye.